Kita bersuara kembali. 2,295 unit alat permainan seks dengan nilai anggaran RM70,000 dirampas hasil daripada 4 operasi kementerian dalam negeri di Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan Perak. Masai Johor mencatatkan rampasan terbanyak dengan 2,012 unit yang mana juga kes terbesar kerana membabitkan stor simpanan. Menerusi operasi dijalankan, 4 pemilik perniagaan termasuk seorang lelaki dan 3 wanita warga tempatan berumur dalam lingkungan 30-an ditahan. Penjualan alat permainan seks dikesan semakin meningkat. Bukan sahaja secara dalam talian, tetapi penjual berani menjual secara terbuka di premis perniagaan. Diingatkan bahawa penjualan alat mainan seks merupakan satu kesalahan. Ya, dia tidak boleh jual secara terbuka. Dia ialah satu barang yang menjadi kesalahan. Kepada penjual, pengimport, pengedar, boleh dikenakan tindakan undang-undang. Kes disiasat mengikut Seksyen 7-1 Akta Mesin Cetak dan Penerbitan ACMP 1984 dan Seksyen 292-A Kanun Keseksaan. Seorang penuntut institusi pengajian tinggi mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban hari ini atas 2 pertuduhan melakukan perbuatan sumbang mahram dengan adiknya 3 tahun lalu. Tertuduh berusia 22 tahun membuat pengakuan tersebut selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Menurut 2 kertas pertuduhan yang dibacakan secara berasingan, tertuduh telah melakukan sumbang mahram dengan adiknya yang pada ketika itu berusia 12 tahun pada Januari dan Mac 2021 di kediaman mereka di Sikamat. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh boleh dihukum penjara tidak kurang daripada 10 tahun dan tidak lebih daripada 30 tahun serta sebatan. Untuk pertuduhan kedua pula, tertuduh boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 5 tahun dan tidak kurang daripada 2 sebatan jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin. Tertuduh juga dikenakan syarat tambahan agar tidak mengganggu mangsa dan melaporkan diri di Balai Polis berhampiran setiap bulan. Selain perlu tinggal di rumah berlainan dari mangsa. Sebutan semula kes ditetapkan 18 Mac depan. Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan PPNNS optimis negeri itu kekal menjadi negeri sifar miskin tegar tahun ini. Pelbagai langkah dilaksanakan termasuk berkolaborasi dengan syarikat bagi menawarkan pekerjaan atau agensi pemberi bantuan bagi memulakan perniagaan sekaligus meningkatkan sumber pendapatan mereka. Pendekatan dalam pelan tindakan yang telah kami bentangkan dan kami akan bentangkan dalam mesyuarat penting PNG nanti. Dan kami yakin mereka ini akan dikembalikan kepada status miskin pada tahun ini. Dan Negeri Sembilan juga yakin dan optimis akan berjaya mencapai miskin tegar sifar pada 2024 dengan pelbagai tindakan yang telah dirancang oleh Pejabat Pembangunan Negeri bersama Kerajaan Negeri pada tahun ini. Data terkini menunjukkan kumpulan yang kembali ke miskin tegar adalah sangat kecil iaitu 0.03% atau hanya 120 ketua isi rumah. Perjuangan mempertahankan kedaulatan perairan negara ibarat sanggup meredah lautan api. Semua tugas dilakukan penuh cekal semata-mata tanggungjawab dan rasa cinta akan negara. Bersempena Hari Ulang Tahun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM ke-19, wartawan Aiman Hakim Azwan Min menyelami fungsi skuadron selam APMM yang selama ini kurang dikenali walaupun jasa dan sumbangan besar mereka kepada negara. Skuadron Selam APMM diwujudkan bagi meningkatkan kemampuan pasukan penyelamat maritim untuk operasi cari lamat di bawah permukaan laut. Insiden kemalangan kapal korek JBB Roncang 8 yang terbalik di perairan Muar 6 tahun lalu menjadi titik tolak kepada penubuhan pasukan tersebut.
Skuadron Selam Pasukan Tindakan Khas Negeri Johor ini melaksanakan pelbagai fungsi dan tugas lah. Antaranya adalah untuk mencari dan menyelamat di bawah permukaan air. Kita juga melaksanakan tugas-tugas forensik bawah air, pencarian bahan bukti, penyelenggaraan, pemeriksaan dan juga pembaikan kecil bagi aset-aset APMM dan sebarang tugas-tugas selam lain yang relevan dengan skop tugas Skuadron Selam APMM. Dianggotai penyelam berkemahiran tinggi, unit khas itu juga bertanggungjawab mengendalikan peralatan dan aset-aset scuba. Ia merupakan unit penyelamat bawah air yang pertama seumpamanya di Asia Tenggara. Meskipun baru berusia 6 tahun, pasukan khas ini menjadi tulang belakang kegemilangan misi-misi APMM. Pada tahun yang lepas, tahun 2023, kita ada melaksanakan satu tugas iaitu mengambil bahan bukti kes rompakan pelantar minyak Aurora Producer 1 di Tanjung Langsat, Johor, yang mana kejadian itu perompak telah cuba untuk melupuskan bahan bukti dengan menenggelamkan bahan-bahan bukti ke dasar laut, dan Skuadron Selam Skuadron Selam Negeri Johor dengan khidmat bantuan daripada Pasukan Tindakan Khas Kelang seramai 10 orang telah ke lokasi kejadian untuk membuat carian. 30 perjawatan diluluskan di Perak, Pahang, Sabah dan Sarawak, termasuk 5 operator selam yang telah mengisi penugasan di Johor. Bagi memperkasakan lagi skuad selam ini, APMM jalin kerjasama dengan Japan Coast Guard JCG. Kepentingan menjaga kedaulatan perairan negara bukan hanya terhad terhadap aspek keselamatan dan keamanan, malah ianya turut membawa impak terhadap ekonomi negara dan juga kesejahteraan rakyat. Perairan yang selamat mampu melancarkan lagi aktiviti ekonomi maritim negara seperti perdagangan antarabangsa, pelancongan dan juga penjanaan hasil-hasil laut. Justru penubuhan Skuadron Selam APMM ini dilihat mampu menjadi nilai tambah terhadap aspek berkenaan yang sekaligus menyumbang kepada keselamatan negara. Laporan Aiman Hakim Awazmin, RTM. Kira-kira 1,000 penonton memeriahkan konsert Hari Radio Sedunia 2024 yang berlangsung di Auditorium Permatasari RTM Johor malam tadi. Konsert yang berlangsung selama 2 jam itu melibatkan persembahan artis terkemuka pelbagai era dan genre selari tema sambutan seabad menyampai maklumat, menghibur dan mendidik. Konsert yang turut bersiaran secara langsung di TV2 itu dihoskan Saufi Nawawi dan Dia Nawai. Ketua Pengarah Penyiaran, Datuk Suhaimi Sulaiman tampil membuat kejutan dengan persembahan pembukaan. Ia diikuti persembahan beberapa lagi artis iaitu The Gaddies, Kudian, P. Radhi, Ani Mayuni, Datuk Jeffrey Din dan Sufian Suhaimi. Turut tampil Siti Nurdiana, Tam Spider dan Hakim Ahmad. Selain siaran langsung di TV2, konsert turut dibawa secara terus menerusi siaran Nasional FM, Johor FM dan RTM Klik.